أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baiklah, kita teruskan lagi PDPR kita pada hari ini dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Hari ini kita akan membicarakan tentang tajuk Lindungi Lautan Kita. Okey, tajuk ini berdasarkan kepada standard kandungan 5.3 memahami dan membina ayat mengikut konteks. Manakala standard pembelajaran 5.3.2 memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks. Ayat yang akan kita pelajari dan dalami pada hari ini iaitu ayat majmuk. Objektif pada akhir PDPR, murid-murid dapat membina ayat majmuk dengan betul. Kemahiran kita pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Manakala aktiviti kita pada hari ini iaitu membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Kalau kamu sudah bersedia dengan buku teks, kamu boleh buka buku teks dengan merujuk muka surat 31. Kalau sudah bersedia, jom kita sama-sama lihat apakah yang tercatat ataupun apakah maklumat yang terdapat pada muka surat 31. Ayat majmuk dengan tajuk Lindungi Lautan Kita. Okey. Saya baca, awak perhatikan dan awak boleh ikut sama-sama. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Okay, gambar yang pertama. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Gambar kedua, Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Banyak ikan mati di situ. Banyak burung mati di situ. Dalam kurungan dan. Okey, kita teruskan. Kemudian saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan perkataan yang terdapat dalam kurungan. Gambar ketiga. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Dalam kurungan lalu. Nabila mencatat masa. Nabila mencatat lokasi. Dalam kurungan dan. Gambar yang keempat. Nabila berfikir. Nabila memegang telefon bimbit. Dalam kurungan sambil. Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar, JAS. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar, JAS. Dalam kurungan atau. Okey, sebelum kita teruskan, elok rasanya kamu mengetahui apakah yang dikatakan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk ialah ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal.
Contoh, Nabila dan Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Ayat majmuk. Kenapa ayat majmuk? Sebab dia mempunyai dua subjek. Iaitu subjek yang pertama, Nabila. Subjek yang kedua, Nadira. Manakala bersiar-siar di tepi pantai ialah predikat. Maka ayat ini ayat majmuk. Kerana mempunyai dua subjek, satu predikat. Ayat majmuk juga boleh terbentuk dengan satu subjek, dua predikat. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Nabila bersiar-siar di tepi pantai. Ayat tunggal. Satu subjek, satu predikat. Subjeknya ialah Nabila. Predikatnya ialah bersiar-siar di tepi pantai. Kita tengok ayat yang kedua. Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Ayat tunggal, satu subjek, satu predikat. Subjeknya Nadira, bersiar-siar di tepi pantai ialah predikat. Dan di penghujung ayat tersebut ditulis kata hubung, iaitu dan. Bermaksud, ayat majmuk ialah ayat tunggal yang terdiri daripada ataupun ayat yang terdiri daripada ayat-ayat tunggal dan dihubungi dengan kata hubung. Okey, macam mana kita nak gabungkan kedua-dua ayat itu? Jadi, maka jadilah Nabila dan Nadira bersiar-siar di tepi pantai. Okey, sekarang kita membina ayat majmuk untuk melengkapkan cerita. Gambar yang pertama. Okey, kita tengok satu persatu setiap gambar. Okey, gambar pertama. Dia dah tulis dengan perkataan ataupun dengan tulisan berwarna biru. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alat untuk menangkap ketam. Okey, ini bermakna ayat yang pertama, mereka berjalan sambil. Sambil itu adalah kata hubung. Mereka berjalan sambil berbual-bual. Kalau ayat yang dalam kurungan, ayat tunggalnya ialah yang pertama, mereka berjalan. Ayat yang kedua, mereka berbual-bual. Dalam kurungan sambil. Apabila digabungkan, mereka berjalan sambil berbual-bual. Begitu juga dengan ayat yang kedua. Sepatutnya mereka membawa alatan. Ayat yang kedua, mereka menangkap ketam. Jadi, dalam kurungannya ialah untuk. Maka kita gabungkan ayat ini menjadi ayat majmuk. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Sekarang kita tengok gambar kedua. Okey. Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Okey, kalau ayat tunggalnya, Nabila berjalan-jalan di pantai. Yang pertama, Nabila ternampak tumpukan minyak. Yang kedua, maka digabungkan dengan kata hubung lalu, maka jadi Nabila berjalan-jalan di pantai lalu ternampak tumpukan minyak. Okey, sekarang kita tengok yang ada nombor. Ayat tunggal pertama, banyak ikan mati di situ. Ayat tunggal kedua, banyak burung mati di situ. Okey, yang belakangnya mati di situ, yang ayat kedua pun mati di situ. Itu ialah predikatnya. Maka kita gabungkan dengan kata yang berada dalam kurungan, kata hubung dan. Jadi ayat yang betul untuk jadi ayat majmuk ialah banyak ikan dan burung mati di situ. Awak tak perlu buat banyak ikan dan banyak burung mati di situ, tak payah. Sekalikan sahaja. Okay, kita tengok gambar yang ketiga. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Lalu. Okey. Jadi kita gabungkan Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil
gambar. Tak perlu ulang lagi. Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya, lalu Nabila mengambil gambar. Tak perlu lagi ulang Nabila. Okey, Nabila mencatat masa. Nabila mencatat lokasi. Maka ayat majmuknya, Nabila mencatat masa dan lokasi. Gambar keempat. Nabila berfikir. Ayat tunggal. Ayat tunggal yang kedua, Nabila memegang telefon bimbit. Lepas itu dalam kurungan sambil, maka ayat majmuknya Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Ayat seterusnya, Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar, JAS. Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar, JAS, atau. Jadi ayat majmuknya Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar. Saya harap kamu dapat faham macam mana daripada ayat tunggal kita nak jadikan dia sebagai ayat majmuk. Kita tengok tugasan yang perlu kamu buat pada hari ini. Tugasan ini terdapat dalam buku Latihan Aktiviti pada muka surat 35. Okey. Bina ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan. Okey, ayat tunggal yang pertama, bioplastik mudah diperoleh. Ayat tunggal yang kedua, bioplastik mesra alam. Gabungkan ayat tersebut dengan kata hubung dan. Maka awak boleh buat bioplastik mudah diperoleh dan mesra alam. Okey, saya dah bagi contoh ayat kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam. Kamu fikirkan sendiri dan kamu cuba jawab dengan menulis jawapan kamu pada ruangan yang disediakan dalam buku latihan aktiviti muka surat 35. Okey, hanya setakat ini sahaja untuk kali ini. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.